Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ni cikgu nak sambung part yang kedua, soalan negeri Perak lah. Okey, soalan ke-6. Ikhwan membeli sebuah kereta Pro 2 Azza dengan harga 95,000. Dia membayar 10% wang pendahuluan secara tunai dan bakinya secara pinjaman bank dengan kadar faedah 2.8% setahun bagi tempoh 9 tahun. Hitung jumlah pinjaman dalam RM yang dilakukan oleh Ikhwan. So, berapa jumlah pinjaman dia? So, kita tengok dekat sini, kereta yang dibeli harga dia 95,000. So, dia bayar 10%. So, kita kena kira lah. Okey, untuk jawapan A, so dia kira 10%, 10% darab dengan 95,000. Okey, so yang ni kita potong je lah kosong dia ni. Okey, so 10 darab 950, 9,500. So yang ni dia bayar muka 9,500. Jadi hutang dia 95,000. So hutang 95,000 tolak dengan 9,500. So kita dapat 95,000 tolak dengan 9,500. Okey, so hutang dia 85,500. 85,500. Okey, settle untuk soalan yang pertama. So markah dia ialah 2 lah. So 1, jawapan akhir dia 2. Okey, seterusnya untuk soalan B. Seterusnya hitung ansuran bulanan bagi pinjaman tersebut. So macam mana kita nak kira ansuran bulanan? So kita tengok balance dia 85,000 ataupun kita kira faedah I sama dengan PRT. Senang. Okey, so prinsipal dia 85,500. So darab dengan rate dia, kadar dia lah. So kadar dia dekat sini berapa persen ni? 2.8%. Maksudnya 2.8 per dengan 100. So kita darab dengan 9 tahun. Okey, yang ni just tekan kalkulator lah interest dia. 85,500 darab dengan 2.8 per 100. Okey, darab dengan 9 tahun. So 21546. Okey, so cikgu kira semula So 85,500. Okey, darab dengan 2.8 per 100. Okey, darab dengan 9 tahun. Okey, so kita dapat 21546. 21546. Okey, so yang ni ialah interest dia. Jadi kita tambahlah dengan hutang dia tu. So 85,500 tambah dengan 21546. So kita dapat tambah 85,500. Okey, kita dapat 107,046 ringgit. 107,046 ringgit ni ialah hutang dia. So hutang ni dibayar selama 9 tahun. So berapa ansuran bulanan dia? Okey, maksudnya kita kena bahagi dengan 9 darab dengan 12. Okey, so yang kita dapat kita bahagi dengan 9 darab dengan 12. Okey, so kita dapat ansuran bulanan dia RM991 17 sen. So 9
Sekejap, 991.17 sen. Okey, ni angsuran bulanan. Okey, so markah dia dekat sini. Markah dia 3 lah. So 3 tu datang daripada mana? So kita kira interest dia ni. Masuk dalam formula je 1 markah. Okey, seterusnya bahagi dengan 9 tahun darab 12 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Okey, so settle untuk soalan ke-6. Kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7 ni soalan asas nombor lah. Okey, umur Alice, Zahira dan ibunya ialah 201 asas 4, 100 11 asas 2 dan 300 asas 5 masing-masing. Okey, hitungkan jumlah umur mereka dalam asas 10. So nak kira jumlah umur, kita kena kira satu-satu lah. So kita kira Alice dulu. So Alice 201 asas 4 bermakna 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. 16 darab dengan 2, so 32. So 4 kuasa 1, 4 lah darab 0, 0. 4 kuasa 0 ialah 1. 1 darab 1, 1 lah. So kita dapat umur Alice 33 tahun. Okey, seterusnya kita kira Zahirah. So Zahirah ni dalam asas 2 1 0 0 1 1 asas 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. So 2 kuasa 4. Okey, kita dapat 16. So dekat sini 16 tambah dengan 2 kuasa 3 darab 0, 0 lah. 2 kuasa 2 darab 0, 0. 2 kuasa 1 ialah 2. 2 darab 1, 2. Tambah dengan 2 kuasa 0 ialah 1. So tambah 1. So kita dapat umur Zahira 16, 18, 19. Okey, dan seterusnya yang terakhir umur ibunya 300 asas 5. So ibu. Okey, 300. So cikgu tukar sikit warna lah. 300 asas 5. 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. 5 kuasa 2, 25. 25 darab dengan 3, so 75. So dekat sini kosong lah. Okey, so kita dapat 3 umur dia dekat sini. Okey, soalan dia, hitung jumlah umur mereka. So macam mana nak kira? Kita tambah je semua 33 tambah dengan 19 tambah dengan 75. So kita akan dapat 33 tambah dengan 19 tambah dengan 75. So kita dapat 127. Okey, so settle. Untuk asas nombor ni mudah lah. Okey, markah dia ialah 3. So salah satu cara ni kita dapat 1 markah. Ada penambahan dekat sini 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle untuk soalan ke-7. Kita pergi kepada soalan yang ke-8. Soalan 8, lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk suatu pernyataan benar. So dekat sini kita nak bentuk satu pernyataan yang benar. Okey. So kita tengok dekat sini yang pertama sekali, nombor ganjil adalah nombor perdana. So dekat sini semua ke sebilangan. So nombor perdana tu dia start dengan 2 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bermakna nombor perdana ni ada nombor genap. So dekat sini sebilangan lah. Sebilangan. Okey, dan
Yang kedua, kita nak jadikan statement dia benar. Poligon mempunyai sisi yang lurus. Semualah. Semua poligon. So, poligon ni dia tak boleh jadi bulatan lah. Okey, so settle. Untuk bahagian A, kita pergi kepada bahagian B. Nyatakan sama ada penyataan di bawah benar atau palsu. 4 kuasa 2 sama dengan 8. 4 kuasa 2, 16. So, statement ni salah. Okey, punca kuasa 3 negatif 8 ialah negatif 2. So, statement dekat sini betul. Okey, bila dia sambung dengan atau, dia akan jadi benar lah. Sebab kalau atau ni salah satu benar pun jawapan dia tetap benar. Okey, statement yang kedua. A subset kepada ABC. Okey, subset ni pelajar kena tahu. Subset tu maksudnya A tu duduk dalam ABC. Ada dalam ABC. So, statement ni benar. Negatif 3 lebih besar daripada negatif 7. Statement ni pun benar. Jadi, benarlah jawapan dia. Okey, so settle untuk soalan nombor 8. 4 markah. 1, 2, 3, 4. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 ni soalan favourite cikgu lah. Okey, soalan graf laju masa. Okey, cikgu tak baca lagi soalan. Cikgu terang dulu. Laju masa. So, bila laju masa, pelajar kena tahulah laju melawan masa. Okey, kecurunan dekat sini menunjukkan pecutan. Okey, dan special graf laju masa ni luas di bawah graf lah. Luas di bawah graf ialah jarak. Okey, so formula pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. Okey, ataupun kalau dalam perkataan apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar lah. So, kadar perubahan laju. So, kadar perubahan laju. Senang je. Kalau soalan kadar perubahan laju ialah pecutan. Okey, so kita tengok soalan dia. Okey, Raja menunjukkan graf laju masa suatu zarah dalam tempoh 10 saat. Diberi bahawa jumlah jarak yang dilalui 6 saat yang pertama adalah 2 kali jumlah jarak yang dilalui dalam 4 saat yang terakhir. Maksudnya untuk 6 saat yang pertama ni 2 kali ganda. Okey, bermakna kalau dekat sini X, dekat sini mesti 2X. Tu kesimpulan dia yang boleh kita buat lah. Okey, so hitung nilai V. So macam mana kita nak cari nilai V? Okey, so macam mana kita nak cari nilai V? So, yang tadi dia dah cerita 6 saat yang pertama ni 2 kali ganda 4 saat yang terakhir. Okey, so kena cari dekat sini dululah. Okey, kena cari dekat sini. So, kalau kita cari untuk trapezium yang pertama dekat sini dulu Okey, so kita cari. Maksudnya nak cari luas trapezium ni 1/2. Okey, A tambah B lah. So, A ialah 4. Tambah B dia dekat sini ialah V lah. Okey. Darab dengan 6. So, dekat sini kita selesaikan yang pertama dulu. Okey, so dekat sini. Kalau 6 darab dengan 4. Dia terpulang pada pelajar. Pelajar nak buat macam mana pun. So, 6 darab 4. 24. Tambah dengan 6 darab V. 6V lah. So, yang ni kita bahagi 2. So, yang ni dapat 12. Yang ni dapat 3. So, untuk trapezium pertama ni, kita dapat 12 tambah 3V. Simple je. Okey, seterusnya untuk segitiga yang kedua. So, cikgu kira dekat bawah lah. Untuk segitiga yang kedua ni. Okey, so luas dia 1/2 darab tapak dia
darab dengan 4 darab dengan tinggi dia ialah V. So 4 darab V 4V lah. Jadi 4V bahagi dengan 2. So kita akan dapat 2V. So yang ni kita dapat 2V. Okey, untuk soalan ni dia kata, so cikgu betulkan sikit lagi. Yang ni kita potong jawab di ruang jawapan saja Okey, luas yang besar ni 2 kali ganda yang pertama. Bermakna dekat sini 2 lah. So, maksudnya kalau cikgu tulis. Okey, so 2. Cikgu tulis dekat mana ni? So, dekat bawah ni lah. Okey. Okey, so cikgu tulis balik. So, yang ni kita kira tadi lah. Kita kira tadi. Okey, sekarang ni dia kata jarak yang dilalui 6 saat yang pertama 2 kali ganda jarak yang dilalui oleh 4 saat yang terakhir. So bermakna kat sini 2, kat sini 1 lah. 2 kali ganda kan. So dekat sini mesti 2 lah. Okey, so 2, kat sini 1. So kita selesaikan dekat sini lah. Okey, 2 darab dengan 12. So dapat 24. Tambah dengan 2 darab dengan 3V. So 6V sama dengan 2V. So dekat sini kalau kita kira, so 2V buat pergi sini lah. So 6V tolak 2V dapat 4. 4V sama dengan 24. So dekat sini kita dapat negatif ni kat sini ni. So negatif. So V sama dengan negatif 24 bahagi dengan 4. So kita dapat negatif 6. So kenapa, macam mana boleh kita dapat negatif dekat sini Okey, dia sepatutnya kalau cikgu tengok skema jawapan, so cikgu tulis dekat sebelah. So kalau cikgu tengok skema jawapan, so dikata nilai yang kita dapat ni 12 tambah dengan 3V. Okey, sama dengan 2 kali ganda dekat sebelah. Okey, so 2V. Maksudnya 2 kali ganda dia 4V lah. So cikgu padam. So dekat sini 2 kali ganda maksudnya 2V. Okey, so kalau dekat sini kalau kita kira, so dia akan dapat dekat sini 4. 2 darab dengan 2V, 4V ni. 4V. So kat sini 12 tambah 3V. Okey, so 3 bawa pergi sebelah, 4V tolak dengan 3V. So tinggal V sama dengan 12. Okey, kalau macam ni logik jawapan dia Ni logik jawapan dia. V dia ialah 12. Okey, cuma cikgu nak confirm ayat yang pertama ni. Jumlah jarak yang dilalui 6 saat yang pertama. 6 saat yang pertama adalah 2 kali jumlah jarak yang dilalui 4 saat yang terakhir. Yang ni 2 kali jarak dekat sini. Maksudnya kalau dekat sini, kalau katalah kalau kat sini 10, kat sini mesti 20 kan. Maksudnya sini 2 kali ganda yang ni dekat sini. Okey, tu yang cikgu faham, 2X dengan X. Okey, so cikgu terima jawapan daripada skema jawapan yang disediakan. Okey, pelajar boleh komen pelajar boleh komen, cikgu boleh komen. So kita boleh bincang untuk soalan ni. Okey, so settle untuk soalan 9. Dan cikgu nak pergi kepada soalan yang terakhir lah. Soalan yang terakhir ni soalan lakaran graf. Okey, lakar Y sama dengan 2 cos X. So macam mana kita nak lakar? So graf cos pelajar kena tahu graf cos. Graf cos bermula dengan 1 macam ni. Ni graf cos. So dekat sini 360. So kalau dekat sini dia 2, maksudnya amplitude dia 2 lah. Amplitude dia 2. So kalau cikgu lakar balik, cikgu padam dulu. Okey, kalau cikgu lakar balik, so amplitude dia ialah
2. So, dia macam ni jugalah. Okay, so kat sini 2, kat sini mesti negatif 2. So, kita label lah. 360, 180, kita label cantik, 90, 270. So, kalau macam ni, pelajar akan dapat 2 markah lah. Okey, dan seterusnya, tentukan nilai minimum. Nilai minimum ni yang paling rendah sekali lah. So, minimum dia ialah negatif 2. So, satu markah. Okey, so itu saja untuk part yang kedua. Cikgu harap video cikgu membantu. Okey, cuma yang confuse untuk soalan nombor 9. So, boleh komen lah, boleh komen. Boleh like dan boleh subscribe. So, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.